Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini ialah Nur Rashidah dan akan bersama dengan rakan saya sebentar lagi iaitu Nurul Zazwiza. Hari ini kami akan membincangkan mengenai Islam di Malaysia. Antara topik-topik yang akan kami nukilkan pada kali ini ialah sejarah Islam di Malaysia. Kedua, faktor penyebaran agama Islam. Ketiga, cara kedatangan Islam ke Malaysia. Baiklah, saya akan mulakan dengan sejarah Islam di Malaysia. Agama Islam wujud pada 1400 tahun dahulu. Dari semenanjung tanah Arab, agama Islam telah berkembang ke seluruh pelosok dunia. Namun pun begitu, pengaruh agama Islam hanya tiba di Kepulauan Melayu kira-kira 600 tahun yang lalu. Kedatangan agama Islam telah membawa besar perubahan kepada budaya masyarakat kita pada hari ini. Di akhir cerita ini, kita semua mampu untuk menerangkan penyebaran agama Islam di Kepulauan Melayu. Kedua, menerangkan mengenai penyebaran agama Islam di Kepulauan Melayu. Ketiga, menerangkan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Seterusnya, mampu menyatakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kedatangan Islam ke Kepulauan Melayu, kebanyakan masyarakat tempatan telah menganut agama Hindu atau Buddha. Ini boleh dilihat menerusi tinggalan-tinggalan sejarah seperti candi-candi yang terletak di Lembah Bujang. Seterusnya, tidak dinafikan bahawa pengaruh agama Islam juga telah lama bertapak di Kepulauan Melayu. Kesan sejarah ini boleh dilihat di Kedah Tua dan Terengganu. Ini dibuktikan lagi apabila penemuan batu bersurat di Tersat Kuala Berang yang bertarikh 1303 Masihi iaitu hampir 100 tahun kewujudan Kesultanan Melayu Melaka. Isi kandungan batu bersurat ini ialah berkenaan Islam sebagai agama rasmi. Ia juga menerangkan mengenai hukum hakam agama Islam. Seterusnya, agama Islam tersebar di Kepulauan Melayu melalui jalan laut dari semenanjung Arab ke India oleh pedagang Arab dan Parsi. Setelah sampai di India, agama Islam mula tersebar ke Sumatera dan akhirnya tiba di Tanah Layu. Selain jalan laut juga, agama Islam turut tersebar melalui jalan darat. Hal ini terjadi apabila pedagang-pedagang yang menggunakan jalan sutra telah berjaya mengislamkan penduduk tempatan di negara China. Jalan sutra adalah jalan perdagangan darat yang menghubungkan rantau timur dan barat. Pada abad ke-8, Guangzhou ataupun China telah dijadikan pusat perdagangan penting di negara tersebut. Disebabkan hal ini, penyebaran Islam di Kepulauan Melayu turut dipengaruhi oleh pedagang Cina yang beragama Islam. Hal ini termaktub dalam Perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Berdasarkan kenyataan ini, kita boleh simpulkan bahawa semua rakyat Malaysia bebas untuk menganuti agama masing-masing. Seterusnya, peranan pendidikan dalam perkembangan Islam di Tanah Melayu. Yang pertama adalah di negeri Kedah, iaitu tokohnya Syed Abdul Jalim bin Abdul Wahab, iaitu ulama Palembang yang menjadi mufti Kedah, telah mendirikan pondok pengajian Islam pada abad ke-18 dan ke-19. Kedua, negeri yang seterusnya memainkan peranan dalam perkembangan Islam di Tanah Melayu adalah negeri Perak. Pada zaman Sultan Muzaffar Shah dari Kampar, beliau mendirikan surau di Bonta Kanan melalui pekenan Sultan. Pada zaman Muzaffar Shah juga, ulama Aceh telah mengasaskan pondok pengajian di Teluk Bakung. Antara institusi tersebut adalah pondok pengajian.
Okey, baiklah. Sekarang saya akan ingin menerangkan apakah faktor-faktor penyebaran agama Islam di Tanah Melayu. Faktor yang pertama ialah perdagangan. Melalui perdagangan, para pedagang memang memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Tanah Melayu. Para pedagang Arab, India, Parsi memang mempunyai kegiatan perdagangan di Tanah Melayu sejak abad ke-8 atau ke-9 Masihi. Peranan mereka dalam penyebaran Islam ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu usaha mereka sendiri menyampaikan Islam kepada penduduk tempatan dan keduanya ialah melalui kemudahan yang mereka berikan kepada para pendakwah Islam menaiki kapal-kapal mereka untuk bergerak dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain untuk berdakwah. Para pedagang Islam mempunyai peluang yang sebaik-baiknya untuk menyebarkan Islam melalui tiga saluran, iaitu hubungan baik mereka dengan para penguasa, pelabuhan, raja atau pembesar-pembesar tempatan. Selain itu, mereka mengahwini gadis-gadis tempatan yang menjalinkan hubungan baik dengan pedagang-pedagang lain yang datang dari pelbagai kawasan di Nusantara. Di samping itu juga, pada abad ke-14, 15 dan 16, 17 Masihi menyaksikan bahawa kegiatan pedagang amat menggalakkan sekali. Di samping itu, pada abad ke-14, 15, 16 dan 17 Masihi menyaksikan bahawa kegiatan perdagangan amat menggalakkan sekali. Contohnya pada abad ke-14, Kerajaan Pasai, abad ke-15, Kerajaan Melayu dan abad ke-16, Kerajaan Aceh merupakan pusat-pusat perdagangan yang mewarnai kegiatan perdagangan di Tanah Melayu. Kedudukan Tanah Melayu yang amat strategik membantu kerancakan perdagangan. Yang kedua adalah faktor dari segi agama Islam. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu terpaksa menghadapi persaingan agama Hindu yang telah bertapak selama 13 abad. Namun, semua aspek ajaran Islam itu mempunyai kelebihannya yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Salah satu kebaikan Islam ialah mudah difahami, tidak bertentangan dengan akal fikiran, sentiasa rasional dan amat sesuai bagi semua manusia pada segenap zaman dan tempat. Misalnya dalam aspek sosial, Islam mengajarkan bahawa semua manusia adalah sama taraf dan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang paling bertakwa. Di samping itu, Islam memberikan jaminan dan keadilan sosial. Di samping itu, Islam memberikan persaudaraan Islam yang bersifat universal, tolong-menolong, hormat-menghormati dan bersatu padu. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah faktor ahli tasawuf dan pendakwah. Ahli tasawuf dan pendakwah ialah ulama Islam yang kuat berpegang dan beramal dengan ajaran Islam. Akhlak mereka menyebabkan agama Islam masyhur dan mendapat sanjungan serta menarik minat penduduk Tanah Melayu. Mereka bukan sahaja berpakaian bersih dan tertib, tetapi semua tingkah laku dan tutur kata mereka amat menarik dan mempersonakan serta penuh dengan hikmah. Pada peringkat permulaan, mereka dikatakan menghadapi tentangan sami-sami Hindu yang menggunakan berbagai-bagai ilmu sihir untuk mematahkan kegiatan dakwah dan pengaruh Islam. Dengan pertolongan Allah, mereka menghadapinya. Oleh itu, orang ramai mudah mempercayai kebenaran ajaran Islam. Pada zaman kekuasaan Melaka, Aceh dan Demak, para ahli tasawuf mempunyai pengaruh yang kuat dalam kalangan sultan dan pembesar-pembesar negara. Contohnya, pada zaman Aceh, mereka memainkan peranan penting dalam urusan pemerintahan mereka. Anggotai beberapa lembaga pemerintahan. Balai Gadang pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah dianggotai oleh 22 orang ulama terkenal di Aceh. Di samping itu, ulama-ulama luar yang datang ke Aceh seperti dari negeri-negeri Semenanjung Arab Parsi, Turki, India, Gujarat dan lain-lain telah menjadi penasihat kepada kerajaan dan guru-guru kepada institusi pengajian dan masjid. Faktor yang ketiga ialah melalui penaklukan. Penaklukan juga tidak kurang pentingnya menjadi faktor penyebaran Islam di Tanah Melayu. Penaklukan yang dilakukan oleh sesebuah negara Islam ke atas daerah lain mendorong tersebarnya Islam dengan cepat sekali. Melalui penaklukan itu, para pembesarnya akan terpengaruh dengan Islam kerana motif politik,
kedudukan ekonomi dan sebagainya. Jika daerah yang ditakluk itu telah Islam, maka Islam dapat berkembang dengan lebih berkesan lagi. Contohnya, catatan Ibn Battuta membuktikan bahawa kerajaan Pasai telah meluaskan kuasa politiknya ke daerah sekitarnya melalui peperangan lalu. Islam tersebar luas di daerah tersebut. Melaka pula pada zaman kekuasaan bendahara, Tun Perak telah berjaya menakluki beberapa daerah di Tanah Melayu dan Sumatera seperti Pahang, Terengganu, Patani, Kapar, Inderagiri, Rokan, Siak, Johor, Bangkalis dan lain-lain. Seterusnya dengan cara peranan pusat kebudayaan, iaitu pusat kebudayaan bertindak sebagai pusat keilmuan dan penyebaran Islam seperti di Perak, Riau, Aceh. Di sini ramai cerdik pandai dan banyak institusi pendidikan. Samudera dan Parsi menjadi pusat penterjemah di Kepulauan Melayu. Kitab Arab telah diterjemah kepada bahasa Melayu. Sultan Mansur Melaka pernah mengirim kitab Ad-Dur Al dan Manzun untuk diterjemahkan di sini. Sultan Mahmud Melaka pula pernah merujuk masalah agama kepada pakar di sini. Di Melaka pula, banyak karya sastra pengaruh Arab ditulis seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Nabi Bercukur. Baiklah, seterusnya iaitu melalui faktor-faktor kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Ada beberapa faktor tentang penyebaran agama Islam di Nusantara, antaranya ialah faktor kesederhanaan, kesucian dan keluhuran agama. Islam itu sendiri, bersama dengan kedatangan Islam itu pula wujudnya keamanan ilmu pengetahuan, kepandaian menulis dan membaca, keadilan sosial dan kemajuan. Sebagai gambaran daripada keluruhan dan kesucian agama tersebut, salah satu daripada ajaran Islam itu ialah wajib percaya kepada adanya syurga dan pahala. Kita juga akan menerima azabnya jika berbuat kejahatan. Faktor daripada segi ekonomi dan sosial juga menjadi pendorong yang besar ke arah kepesatan perkembangan agama Islam di Tanah Melayu. Kemewahan yang dimiliki oleh saudagar-saudagar Islam juga telah menarik hati penduduk tempatan termasuk pihak pemerintah sendiri. Mereka mengahwinkan puteri-puteri bangsawan dan puteri-puteri orang besar untuk mengekalkan saudagar-saudagar. Baiklah, untuk penutupannya, kesimpulannya ialah agama Islam telah berjaya mempengaruhi sebahagian besar penduduk alam Melayu walaupun agama Hindu lebih awal bertapak di rantau ini. Islam telah membawa tamadun yang tinggi dan serba lengkap meliputi semua aspek kehidupan. Asas-asas tamadun Islam yang tersebar di Nusantara semenjak awal abad ke-15 menjadi nilai hidup orang-orang Melayu sehingga kini. Baiklah, sekian sahaja daripada kami. Yang baik datang daripada Allah dan yang kurang datang daripada kami sendiri. Sebelum itu, kepada penonton-penonton di luar sana, jangan lupa untuk mendaftarkan anak anda untuk masuk ke Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.